yang nak dengar saya punya ulasan tentang tajuk kita petang ni, iaitu berkaitan dengan perebutan harta, iaitu berebut rumah. Bila seseorang suatu pasangan ni, bila dia nak bercerai, dia ada perebutan berkaitan dengan rumah. So biasalah kan, bila kata dah berlaku perceraian ni, kalau ada pergaduhan untuk berebut harta, ini semua adalah perkara yang biasa. Sebabnya bila seseorang bercerai, insya-Allah mesti akan timbul isu berkaitan dengan perebutan harta ni. So kita nak anda semua yang menonton ni faham, supaya anda tahu tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut lah, especially. So thank you so much kepada anda semua yang join saya punya live petang ni. Waalaikumsalam. Ratnah Muin, thank you. Nur Ab Anam, waalaikumsalam. Thank you. Princess Salju, waalaikumsalam. Cik Fahmi, thank you. Ida Syukri, waalaikumsalam. Salma Yahya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Fahmi, waalaikumsalam Kak Kia, thank you. Cik ni Cik Dia Ganu, dia tag kawan Thank you Puan Manja Kasih. Nak tanya tapi lari tajuk, boleh tak Tuan? Boleh, tapi sekejap. Sabar dulu, sekejap je. Bagi saya penerangan sekejap, dalam 10 minit je. Sekejap anda boleh letakkan soalan, supaya tak lari jauh soalan-soalan ni. Waalaikumsalam, thank you so much. Alright, so petang ni saya nak kongsikan tentang isu berkaitan dengan perebutan. Yang mana isu berkaitan dengan perebutan ni adalah isu yang memang akan berlaku. Bila seseorang ataupun satu pasangan ni sudah bercerai, ataupun sedang dalam proses perceraian, memang hakikat yang kita tak boleh nak lari adalah perebutan harta. Basically, kan, kalau ikutkan harta ni memang satu benda yang kita kata boleh selesai sebenarnya. Dia kalau kata kita ni tak berebut pun, at least kalau kita boleh selesai faham secara baik, insya-Allah kita tak perlu pun naik mahkamah sebenarnya. Betul tak? Let's say contoh kan, seorang suami ataupun seorang isteri yang faham tentang harta sepencarian, yang mana ada nama dalam tu, geran nama, ada nama berdua. Jadi selepas berlaku perceraian, antara harta yang mungkin kita nak settle tu adalah rumah, yang mana kita tahu dah memang itu harta sepencarian. So kalau kita nak buang masa naik ke mahkamah pun macam tak apa nak kena juga. Betul tak? Sebab kita dah tahu memang beli pun dalam tempoh perkahwinan, kemudian bercerai, so nak kena jual dan nak kena bahagikan. So semua tu kalau kita boleh uruskan sendiri, kita tak perlu pun naik mahkamah tinggi. Sebab kita kenapa kita perlu naik mahkamah tinggi syariah untuk harta sepencarian? Sebab ada berlaku perebutan. Kadang-kadang ni kan, perebutan ni bukan disebabkan tak faham, tapi ego. Saya cerita kenapa. Sebab sepanjang tempoh saya membantu dalam menyelesaikan kes rumah tangga ni, kes-kes berkaitan dengan harta sepencarian, kebanyakan faham tahu tentang harta sepencarian ni adalah harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Sama ada suami beli ataupun isteri beli ataupun bersama. Mostly kebanyakannya dia faham tentang benda tu, tapi masing-masing sukar untuk nak melepaskan benda tu. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia ada sentimental value. Dia ada sentimental value ni, dia rasa macam rumah ni bernyawa sangatlah untuk dia. Kalau kata rumah ni dijual ni, habislah kenangan-kenangan lama tu. Jadi ada orang yang macam dia susah sikit nak sacrifice kat benda tu, dan ada orang kadang-kadang sampai sanggup untuk menipu pun ada. Tapi macam mana sekalipun, kita kena ingat satu perkara. Harta sepencarian ni lambat laun, kalau kita di mahkamah, sekiranya memang dibeli dalam tempoh perkahwinan, insya-Allah, mesti harta tu akan diisytihar sebagai harta sepencarian. Kita tak boleh kata apa, tapi kena ingat satu syarat je. Harta sepencarian adalah harta yang dibeli, dibeli dalam tempoh perkahwinan. Dia tak boleh kita let's say lah kan, menerima harta tu melalui pusaka. Contoh arwah
arwah bapa meninggal. Arwah bapa meninggal, bagi rumah tu, and then kita terima, kemudian selepas berlaku perceraian, nak tuntut yang tu harta pencarian. Yang tu tak boleh. Sebab yang tu kita terima melalui pusaka. Ataupun kita terima tu melalui wasiat ataupun hibah. Kan? Ada orang tiba-tiba lah kan, orang nak hibah kat kita. So, kita dapat duit, kita dapat rumah tu. Jadi, kita tak boleh nak claim kata yang tu harta sepencarian. Okay? Harta sepencarian adalah harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Kalau harta yang dibeli sebelum berkahwin pun tak boleh nak claim sebagai harta sepencarian. Tapi, dia ada tapi. Tapinya adalah, kalaulah harta yang dapat ni sebelum kahwin ke, ataupun dapat melalui pusaka ke, melalui hibah ke, kalaulah pasangan kita ni, dia renovate, dia buat keluar duit. Okay, buat keluar duit, tambah bumbung, tambah posh kereta, buat apa lagi? Interior, habis buat keluar power lah. Buat keluar duit ni untuk renovate segala macam ni. Jadi kalau katalah berjadi macam tu, insya-Allah yang tu boleh kita tukar dia punya status dia. Daripada status mungkin rumah pusaka, dia mungkin boleh jadi harta sepencarian. Okay, alright. Biasanya isu berkaitan dengan harta sepencarian ni, macam saya cakap tadi, dia mungkin tak perlu untuk kita naik ke mahkamah. Ada orang tanya kat saya, "Tuan, saya dengan bekas suami okey je. Kita nak selesaikan untuk penjualan rumah ni, sebab masing-masing okey." Cuma isu yang timbul sekarang ni adalah berkaitan dengan bahagian. Saya tak berapa setuju dengan bahagian yang nak dicadangkan. Yang tu okey, naik harta pencarian. Kalau ada orang pula dia tanya kat saya, "Tuan, kalaulah saya dengan bekas suami okey je. Kalau kita bercerai, kami nak jual rumah ni dan nak divide dua, nak bahagi je sama-sama. Saya setuju, suami setuju. Nak kena naik juga ke mahkamah?" Dia kata jawapannya tak perlu. Settle je. Pergi cerai, dah lepas cerai, okay. So let's say kita nak jual rumah. Alright, kita cari buyers, kita cari pembeli, kemudian kita jual rumah tu, tolak hutang, dapat bahagian bersih, bahagi dua. Senang. Kan? Sebenarnya tak perlu pun nak pening-pening. Cuma macam saya cakap tadi, antara alasan yang menyebabkan kenapa suatu kes harta pencarian ni, dia mungkin boleh lambat, dia mungkin boleh panjang, dia mungkin menyusahkan, sebab orang tak mahu nak selesai secara baik. Bahkan ada orang yang mungkin dia tak boleh nak terima harta yang dia beli ni, penat lelah dia katanya, nak dituntut oleh bekas pasangan. So, seorang bekas isteri, dia mungkin layak untuk dapat harta sepencarian yang dibeli oleh bekas suami dalam tempoh perkahwinan. Cuma satu sahaja. Yang ni yang berkaitan dengan tajuk ni. Duk pusing-pusing kan. So, yang ni yang berkaitan dengan tajuk, iaitu kenapa, apa benda bukti yang penting kalau kata anda nak buat tuntutan harta sepencarian. Kenapa perempuan tahu? Sebab saya cakap begini, saya berkongsi dengan anda live begini, kerana antara kes, okay, kalau tanya kat saya kan, kes apa yang susah dekat mahkamah syariah? Okay, kalau tanya kat saya lah, sebab kita praktis. Antara kes yang sukar, okay, yang kes yang sukar di mahkamah tinggi syariah adalah kes harta sepencarian. Sukar tahu sebab apa? Sebab bukti. Bukti nak menuntut tu, bukti kita nak buat tuntutan harta tu, yang kita nak minta mahkamah keluarkan satu perintah yang nak mengatakan rumah ni harta sepencarian. Okay? Dan kita nak minta juga perintah yang mahkamah kena bagi kat kita ni berapa bahagian yang kita layak. Suskarnya perempuan, sebabnya kita nak kena buktikan harta tu wujud dalam tempoh perkahwinan. Kena pula harta tu dah kena jual. Kita nak buktikan pula harta yang dah kena jual tu lagilah. Jadi ataupun mungkin kita nak buktikan tentang sumbangan kita. Mungkin ada setengah isteri ni kan, dia buat keluar duit. Okay, dia buat keluar duit dalam tempoh perkahwinan tu, dia mungkin bayar beberapa bulan. Dia tengok macam suami dia ni mungkin tak mampu nak bayar sekejap masa beberapa ketika tu. Kemudian dia bayarkan. Bila dia bayarkan tu, dia tak simpan pula bukti. Itu masalah juga. Ataupun dia mungkin payah nak buktikan tentang pemilikan harta. Harta yang ada tu, harta yang rumah ni, kita tak boleh bukti macam cakap mulut sahaja tau.
Okay, kita mungkin boleh kata, rumah ni rumah saya, rumah ni rumah ni. So kita nak claim ikut dan saja. Macam mana kita nak buktikan satu rumah tu adalah milik suami ataupun milik orang lain? Jawapannya melalui geran ataupun SMP. Betul? Apa ni? SMP ni sales and purchasement punya agreement lah, perjanjian jual beli ni. Jadi benda ni semua adalah penting. Alright. So, kalaulah anda ni mungkin ada di kalangan yang menonton depan saya ni. Saya rasa macam tinggi pula, petang-petang macam ni pun ada dekat 80 lebih orang. Tadi 100 ni. Terkejut saya. Biasanya waktu malam je saya buat live tinggi. Rupanya petang macam ni pun ada juga yang menonton. Okay, let's say lah, anda yang menonton ni mempunyai masalah sedemikian. Nak tuntut harta sepencarian, tapi anda tak ada satu benda penting, iaitu harta yang kita sebut sebagai bukti pemilikan harta. Puan-puan, antara isu yang berat di mahkamah syariah ni adalah pembuktian. Okay? Bila kita nak tunjukkan harta ni dimiliki oleh suami, so kita nak kena buktikan kepada mahkamah. So, kepada sesiapa yang sedang dalam tempoh perkahwinan, okay, yang mungkin ada isu berkaitan dengan nak berlaku kepada perceraian. Dah nak berlaku perceraian, tak bercerai lagi. Alright. Saya nasihatkan, okay, sama ada nak berlaku perceraian ke, tak berlaku perceraian ke, suami dengan isteri ni, kalau boleh, tolonglah ada buat satu simpanan. Bukan duit, tetapi file. Masing-masing ada file sendiri. Alright? Suami ada file sendiri, isteri pun ada file sendiri. Okey, apa yang kena ada dalam file tu? Dalam file tu adalah pemilikan harta. Kalaulah suami beli rumah 100% atas nama suami, so salinan geran pemilikan tu simpan dekat isteri. Sama juga kalau macam isteri beli pun boleh bagi salinan geran kepada suami. Okey, jadi kalau kata tanya kat saya, tuan, saya tak tahu nak cari kat mana semua ni. Yang ni anda kena uruskan sendiri, sama ada anda dapat awal-awal ataupun mungkin anda boleh cuba buat sematkan di pejabat tanah. Alright, sebab antara perkara yang penting dan mustahak untuk kita buktikan tentang rumah tu adalah geran tersebut. Kalau geran tu tertera nama orang lain, bukan nama suami, yang tu kita tak boleh nak claim sebagai harta pencarian. Sebab nama rumah siapa ni tiba-tiba nak claim harta pencarian? Takkan nak minta geran rumah Tuan Fahmi Ramli nak tuntut harta pencarian? Kita bukan ada apa-apa kan? So gurau-gurau macam tu je. Alright. So pentingnya untuk kita simpan dalam file-file kita tu geran rumah, pembayaran. So make sure kalau kata apa-apa pembayaran sekalipun, kita simpan bukti. Alright. Tambah-tambah pula kan, kalau kita ni ada buat keluar duit, alright, untuk renovation. Puan-puan, saya nak nasihatkan satu lagi. Bila sebut tentang renovation ni, kebanyakan orang dia akan upah orang yang tak buat keluar resit. Betul tak? Kan? Kita macam kalau boleh kita nak ambil renovation ni orang yang asal murah. Bila dia murah, dia tak buat keluar pula resit. Kan kita jenis kadang-kadang, saya sorry to say lah kan, saya selalu sangat tengok benda ni, iaitu kadang-kadang kita upah orang luar. Alright, sama ada orang Indonesia ke, Bangladesh ke, yang tolong buat rumah. Sebab dia murah, jadi kita bayar sikit, dia duduk main macam tu kan. Kan dia duduk main buat rumah semua tu, tapi dia tak buat kelak pun bukti pembayaran. Betul tak? Siapa pernah berlaku macam tu? Kan? Bila berjadi macam tu, let's say lah, jangan kata anda bercerai pun lah. Jangan kata anda bercerai, katakanlah suami meninggal. Let's say suami meninggal dunia, okay? Meninggal dunia ni benda yang kalau katalah kan bercerai hidup ni mungkin insya-Allah tak berlaku. So kita janji sehidup semati. Tapi kita mungkin tak boleh nak lari daripada kematian. Yang mana siapa dulu siapa kemudian, kita tak tahu. So katakanlah berlaku kematian, so saat selepas kematian tu kita nak buat tuntutan harta sepencarian pun kita nak kena buktikan dekat mahkamah tentang pengeluaran duit kita untuk renovation kan. So renovation ni saya percaya mungkin tak murah punya lah. Dia mesti atas pada 1,000. Jadi macam mana kita nak buktikan tentang
kita punya pengeluaran wang, okay, untuk bayar renovation tu. Buat keluar wang mungkin boleh nak buktikan tentang pembinaan tu. So kalau kita nak lantik orang yang nak buat renovation semua ni, make sure ada pembuktian yang jelas. Kalau tidak nanti anda bergaduh nak tuntut rumah ni, jangan kata geran pun tak ada, dengan bukti yang renovation pun tak ada, so anda mungkin terlepas hak untuk harta sepencarian tersebut. Right? So apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku adalah, andai kata anda buat tuntutan harta sepencarian tu, anda tak boleh nak buktikan harta tersebut, maka mahkamah boleh menolak tuntutan anda kerana anda tidak ada pembuktian yang jelas. Sebab apa? Kami tak duduk di situasi anda. Saya peguam syar'i pun tak tahu apa kehidupan yang berlaku pada anda. Kita hanya dengar cerita anda saja. Apatah lagi hakim. Hakim duduk kat atas tu lagilah dia tak kenal anda. Kan? Dia tak kenal, dia hanya dengar dan dia hanya tengok berdasarkan kepada fakta. Okay? Dia berdasarkan kepada zahir sahaja. Nahnu nahkum bizahir. Kami menghukum ikut perkara yang zahir. So apa yang zahir di depan mata, itulah pembuktian yang jelas. So kalau tak ada benda tu, mahkamah boleh menolak. Okay? Kalau mahkamah tak menolak pun, mungkin mahkamah boleh terima. Tapi kalau bahagian yang kita sepatutnya terima lebih, mungkin kita akan dapat kurang. So that's why pentingnya untuk simpan bukti-bukti. Kalau kita beli rumah, simpan betul-betul salinan geran, SMP, segala bil-bil, okay? Segala bayaran deposit, guaman dan sebagainya tu, it's all important. Okay? Tolong simpan evidence tu semua. Kalaupun mungkin kita tak mungkinlah fikir kepada arah perceraian, right? Tapi kita kena ingat, kita mungkin akan berlaku juga kematian. Okay? So benda ni semua adalah benda yang kita sebut sediakan payung sebelum hujan. Sebab sekarang ni musim hujan kan. So kaitan sikit lah saya punya peribahasa tu. Okay, alright, 10 minit dah. So saya nak terima soalan. Siapa yang ada soalan, anda boleh letakkan soalan. Simple sikit kan pertandingan. So simpan bukti. Aduh. Alright. So semua setuju lah kalau saya cakap macam tu. Okay, saya nampak soalan daripada Rona Hijau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, jikalau seorang perempuan tu dulu bercerai, belum menuntut sebarang harta pencarian yang utama. Apa benda ni? Sebarang harta pencarian yang utama adalah semasa berkahwin yang agak lama baru dapat mendirikan rumah. Dan apa benda ni? Awak ada lari ni. Alah, ni yang malah kena live guna ni. Dia tak nampak dah kot apa. Alah, soalan tadi tak habis ke? Puan Rona Hijau, saya tak nampak dah soalan puan dia dah naik sebab puan post awal tadi. Okey, macam mana saya nak tuntut hak pencarian sebab saya tidak ada satu risik pun yang boleh buktikan saya juga keluarkan duit untuk renovate rumah. Mohon tunjuk ajar. Okey, kalau kita tak ada risik semua tu dan kita tak ada pembuktian berkaitan dengan dokumen, pembuktian yang mungkin ada datang daripada individu. Maksudnya saksi, orang. Mungkin anda boleh panggil orang yang buat okay, yang renovate rumah kita tu untuk bagi keterangan. Cuma takut dia tak ingat. Betul ke bayang? Lebih kurang macam tu lah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena firm, dia kena tepat. Kalau berapa ribu dia terima bayaran, berapa ribu jugalah dia kena bagi tahu. So make sure lah yang tu semua tu adalah bukti. Okay? Dia tak semestinya datang bentuk dokumen. Dia mungkin datang dalam bentuk orang kan. Orang pun boleh. Cuma kena ingat satu perkara lah. Orang ni boleh mati. Kalau dia mati dah nanti ni, anda nak tuntut, nanti anda nak buktikan tu payahlah. Kan? Orang ni bukan cakap boleh mati je. Kadang dia boleh sakit lah, dia boleh dia boleh nyanyuk ke. Okey. Aduh, kalau live guna handset ni macam ni lah. Dia hilang habis-habis yang panjang-panjang ni. Tuan, macam mana kalau Siti Arfah, tuan, macam mana kalau hak sepencarian ada apa benda ni? Ada hak isteri dan apabila si suami tahu
apabila pihak pejabat agama beritahu pada suami yang isteri dapat harta penjarian dan hak nafkah. Sampai sekarang isteri digantung. Apabila isteri bawa pergi pejabat agama, suami senyap dan mengelak macam-macam cara. Bila dipaksa sangat, suami akan lari dari rumah. Dan setiap kali mendekat, suami selalu melapas kata. Cakap, sekarang kita masing-masing orang, kau dengan aku tak ada, aku lepaskan kau. Oh, ni soalan talak ke? Okey. Adakah talak tu sudah lapas? Benda ni, soalan puan ni. Puan Siti Arfah. Okey. Kalau berkenaan dengan lafaz, kalau kita rasa yang tu lafaz perceraian, kena pergi mahkamah, okey? Kena pergi mahkamah untuk buat pengesahan. Kalau dia tak sebut perkataan cerai, so ini nama dia cerai kinayah. So kalau cerai kinayah ni, dia perlukan kepada niat suami. So mahkamah nak kena dengar dulu. Betul tak suami sebut? Kita bawa haluan masing-masing ni. Kalau dia kata betul, so suami kata betul. So mahkamah nak tanya benda yang kedua, iaitu niat. Apa niat kamu sebut macam tu? Ada niat apa-apa ke? Kalau suami kata saya niat untuk bercerai, maka insya-Allah mahkamah boleh sabitkan perceraian tu. Tapi kalau suami kata saya tak ada niat untuk bercerai, saya niat saya untuk nak masing-masing ni bawa bertenang. Contoh dia bawa bertenang je. Tak mau bercerai. So tak jatuhlah. So yang penting apa dia? Bila cerita tentang lafaz cerai ni, make sure kita kena set dalam minded kita. Saya tak boleh sahkan. Ustaz mana-mana pun tak boleh sahkan. Yang boleh sahkan jatuh ataupun tidak hanya hakim mahkamah syariah. Okey? Tambah-tambah perkataan yang tak, yang kita panggil apa, yang kinayah ni kan, yang tak ada perkataan cerai. So kalau tak ada perkataan cerai ni, dia memang perlukan kepada niat suami tu. Alright. Ida Sukri, untuk tentang nafkah anak, iddah dan mut'ah, pihak suami langsung tak beri kerjasama dari peringkat awal proses mahkamah. Macam mana bekas isteri nak jadikan tentu sebagai perintah mahkamah? Perlu lantik lawyer ke? Ada proses perbicaraan ke? Okey, kalau filekan tuntutan nafkah anak, iddah, mut'ah ni kan, kita kena buat saman kan. So bila kita buat saman, kita buat serahan tu kepada pihak bekas suami. Okey, so kalau bekas suami tu tak hadir, tak mau hadir ke mahkamah, di dalam undang-undang kita sebut section 121(1)(b), kalau tak silap saya, enactment tata cara mal mahkamah syariah setiap negeri lebih kurang sama. Dia sebut jika sekiranya defendant tidak hadir, defendant tidak hadir, maka plaintiff akan perlu buktikan, macam memberi keterangan sebelah pihak, dan mahkamah akan putuskan keterangan tu berdasarkan kepada keterangan kita sahaja. So tak perlukan kepada kehadiran suami dalam kes berkaitan dengan kes mal. Kes mal ni macam ni lah, tuntutan nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, semua ni. Okay? Alright. So maksudnya bukti sebelah pihak kita sahaja. Tak ada orang lawan lah. Fauziah Zainal G, Waalaikumsalam. Tak sempat nak ambil geran-geran tu, suami dah ambil sorok tempat lain. Okey, yang ni memang bagus soalan ni. Dia bukan, dia macam straight to the point sikit kalau dah kena sorok. Jawapan saya adalah kita kena cuba dapatkan di pejabat tanah kan. Pejabat tanah mesti akan ada satu salinan. At least kita boleh dapat satu salinan lah. Kalau tak pun, kalau masih dalam pembayaran bank, so kita kena boleh pergi tanya kepada pihak bank. Kan semua tu insya-Allah lah, kalau kata benda yang berkaitan dengan dokumen ni mesti ada tempat dia sendiri. Okey. Akulah kalau live guna yang ni memang dia hilang. Saya nampak apa yang soalan saya nampak saja, okey. So kalau ada soalan lain semua ni yang hilang ni, saya minta maaf sangat-sangat. Saya betul-betul minta maaf sebab saya live guna handset ni, dia gambar campak cantik tapi soalan ni kadang-kadang dihilang. Okey, saya nampak soalan Azmi MY. Tuan, apakah persediaan bagi pihak yang dituntut? Dokumen apa yang perlu disediakan? Kalau kita nak tuntut rumah, make sure kita kena ada bukti tentang rumah lah. Okey, gambar rumah, salinan geran, geran yang asal lah kalau boleh. Kemudian SMP ke, kemudian apa-apa risit-risit kita punya buat keluar duit untuk renovation ke. Itu semua benda-benda yang penting. Kalau nak tuntut kereta sebagai atas pencarian, of course kita kena ada salinan geran kereta lah. Geran kereta, apa lagi, isi pembelian bayaran kereta bulanan dan sebagainya. Semua tu adalah pembuktian. Alright. Mana ni? Okey, Husna Dunia.
Tuan, kalau buat akuan bersumpah dengan tukang renovate tu, mahkamah boleh terima ke? Okey. Akuan bersumpah. Wah, akuan bersumpah ni depan siapa? Kalau dalam kita panggil apa, dalam mahkamah ada keterangan yang kadang-kadang diterima sebagai affidavit. Affidavit ni pun boleh dianggap sebagai keterangan bersumpah juga. Cuma dia kalau katalah kita nak terima 100% tu selepas tak ada pihak yang membantah. Maksudnya let's say contoh mahkamah arahkan untuk keterangan dibuat secara keterangan bersumpah, affidavit. So tukang renovation ni dia buat keterangan bersumpah, okey, akuan bersumpah. Jadi diserahkan dalam mahkamah, dan dalam mahkamah tu mungkin pihak lawan tak kisah, macam setuju je. So kalau setuju saja mungkin 100% boleh terima. Tapi kalau tak setuju, orang yang ikrar sumpah tu akan datang ke mahkamah, dan perlu untuk orang yang tak setuju tu cross, maksudnya buat pemeriksaan balas. Tak mana, bahagian apa yang tak setuju tu, perkataannya mana. Kita panggil proses perbicaraan dalam mahkamah tu lah, untuk kita cross. Dia bukan 100% setuju macam tu, terima macam tu. Okay. Penatnya soalan. Okey, saya nampak Osman bin Merminman. Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Bolehkah tuntut atau pencarian rumah dalam hutang? Lagi hutang 13 tahun lagi. Boleh. Boleh, jawapan dia boleh. Alright. So kalau kata rumah masih ada hutang, harta pencarian tetap akan diputuskan. Cuma harta tu akan dijual dan ditolak hutang-hutang terlebih dahulu. Baki tu barulah dibagi ikut bahagian yang telah ditetapkan. Alright. Sekiranya rumah Qalbun Sakinah, sekiranya rumah tu nama isteri dan seorang lain tapi tak ada nama suami, adakah suami boleh jual sebab aduh, hilang lagi. Aduh, live guna ni lah. Permata hati nak tanya kes pasal biasa lama berapa lama baru settle. Jenuh. Saya tak boleh nak kata sebab unpredictable. Ada orang cepat, ada orang lambat. Okay. Kalau kata ada contestant, maksudnya ada pihak lawan, suami tak setuju untuk cerai, dia nak lawan, dia mungkin panjang. Ada orang sampai lebih pada setahun pun ada puan. Okey. Hazel Olive, Waalaikumsalam. Bagaimana jika suami benarkan isteri duduk di rumah atas pencarian bersama 2 orang anak, yang mana lebih sesuai? Saya tuntut asal pencarian. Aduh, hilang lagi. Tengah duk dia baca live. Allahu Akbar. Hari ni saya plan pun nak habis awal. Saya akan ambil beberapa soalan lagi. Okey, tuan, selain kereta, tanah, rumah, apa lagi dikatakan harta pencarian? Harta. Asal harta tu. Okey, rumah, tanah, kereta, motor. Ada orang dituntut wang ringgit. Wang ringgit dekat dalam pelaburan. Okey, pun boleh juga. Cuma ada kadang-kadang sangkut, ada kadang-kadang tak sangkut, benda tu. Mostly hakim akan terima dalam bentuk harta yang fizikal, yang lebih jelas nampak sikit. Okey. Waalaikumsalam, Amy Hamizah. Macam mana jalan untuk bolehkan ni? Aduh, hilang lagi. Stres. Saya kesian dengan hampa, tahu tak? Saya kesian sebab saya nak jawab, saya nak bantu, okey, setakatnya saya mampu. Tapi bila dia kat sini ni, dia hilang saja. Saya percaya mungkin ramai yang nak tanya kan. Tuan, saya nak tanya, saya dalam proses nak cerai, suami saya ugut nak ambil balik rantai tangan dan cincin kahwin. Adakah dia akan dapat? Sebab tu dia bagi semasa hantaran kahwin dulu. Dia cakap dia boleh ambil balik. Jawapan dia tak boleh. Senang kan? Dah ada bubuk gambar emoticon macam tu, gambar marah kan? Jawapan dia tak boleh. Nak tuntut balik pula, tak boleh. Kalau dah bagi tu sebagai hantaran kahwin, mas kahwin, yang tu dah mas kahwin, dah memang milik isteri tu, yang tu tak boleh minta balik dah. Kalau dalam cerita kalau dalam cerita bagi sebagai hadiah pertunangan, contoh itu lain. Okay, let's say seorang wanita yang diberi barang-barang hantaran untuk nak kahwin, tu janji tunang lah, cincin bagi, gelang bagi, semua tu. Tiba-tiba wanita ni putus tunang. So kalau putus tunang tu, bekas lelaki ni, dia boleh buat tuntutan, nama dia ganti rugi perkahwinan, untuk minta balik
cincin semua tu, yang tu boleh. Tapi kalau dah selepas kahwin, dah bagi dah semua tu, dah bagi cincin, dah bagi gelang semua tu, and then nak tuntut yang tu pula sebagai harta pencarian ke apa-apa lah kan, itu tak boleh. Sebab yang tu dikira sebagai hadiah lah, pemberian semasa perkahwinan. Alright? Tapi kalau katalah pemberian tu memang ada niat untuk macam berbentuk pelaburan. Misalnya kata contoh beli ketulan emas. Beli ketulan emas tu untuk simpanan. Simpan. So suami isteri ni beli sama-sama lah. Beli sama ada suami beli ataupun isteri beli, simpan. Tengok-tengok pula bercerai. So nak tuntut emas-emas yang disimpan secara fizikal ni sebagai harta pencarian. InsyaAllah yang tu boleh. Okay? Sebab yang tu dia punya matlamat itu mungkin ke arah untuk pelaburan. Dia bukan untuk pemberian. Kalau kita dah bagi beli ni, memang dah bagi kepada isteri contohnya, yang tu mungkin kita consider sebagai hibah ataupun hadiah semasa perkahwinan. So tak boleh buat macam tu. Clear? Alright. Azmi Mimai, tuan, adakah bayaran utility untuk rumah atau macam tu boleh dikira sebagai komitmen yang boleh dituntut? Kalau kita nak masukkan, kita buat tuntutan atas pencarian, so kita nak masukkan sumbangan kita. Sumbangan kita dalam pemilikan harta tu adalah kita membayar utility. InsyaAllah boleh. Okay? Tapi utility ni dia tak consider sebagai sumbangan ke atas rumah. Dia mungkin sumbangan tak langsung kita. Sumbangan tak langsung lah, sebab kita yang tolong bayarkan bil-bil elektrik dan sebagainya kan. So itu sumbangan tak langsung. Sumbangan langsung ke atas pembelian rumah ni macam kita bantu bayar bulanan ke, ataupun kita ada buat keluar duit renovate sikit-sikit ke, ataupun kita bayar deposit ke. Yang tu sumbangan langsung yang wajar untuk kita consider kata suami isteri ni ada buat keluar duit. Okay? Kalau kata bayar utility ni, saya kata dia lebih kepada sumbangan tak langsung. Okay, saya kata macam itulah. Syah Zainal, Waalaikumsalam. Bagi kes hakam biasanya mengambil masa berapa lama untuk hakim buat keputusan? Wow. Yang ni pun saya tak boleh nak ulas, Puan Syah. Sebab biasanya berbeza-beza. Ada yang makan bulan, tapi saya percaya tak sampai setahun. Okay. Cuma nak sampai kepada hakam ni, dia agak mengambil masa kerana kita tak tahu apa proses dan berapa lama proses untuk jawatan kuasa pendamai terlebih dahulu dan sebagainya. Okay. Alright. Lagi 2-3 minit je sebab saya nak kena balik awal hari ni. Tuan kena screenshot soalan. InsyaAllah. Alright, tak apa. Kalau siapa yang tak sempat malam ni, biasanya saya akan live pada Jumaat malam Sabtu. Okay, so thank you so much pada anda yang stay sampai sekarang ni. Dan kalau siapa yang tak sempat, kita join lagi. Alright, saya jumpa anda lagi pada Jumaat malam Sabtu. Alright. Siti Fatimah, boleh ke keluarkan nama bekas suami dari geran rumah sebab isteri bayar bulanan? Kita tak boleh keluarkan macam tu sahaja. Alright? Kalau nama tu dah tertera nama bekas suami, cara untuk kita nak keluarkan tu adalah cara yang pertama, dia mungkin kita kena buat refinance rumah. So, kita 100% kat situ. Ataupun kalau bekas suami ni, dia memang nama dia dalam geran. Okey, nama dia dalam geran tu. Kemudian tapi yang bayar tu setiap bulan tu adalah isteri. So isteri yang bayar setiap bulan, cuma suami ni macam proksi lah. Suami ni nama dia saja dalam geran, tapi si isteri yang bayar. Okey, so kalau kita nak keluarkan nama macam tu saja tak boleh. Cuma yang ni lah yang perlukan kepada tuntutan harta pencarian tu. Alright, kena ada perintah lah. Nama kalau dah ada dalam geran, dia tak boleh keluar-keluar macam tu saja. Sebab nak jual satu harta ni, dia perlukan kepada persetujuan daripada owner. So, siapa yang owner dekat dalam geran tu lah yang kita sebut sebagai owner. Orang yang ada dalam nama dalam geran tu. Tak boleh lah macam contoh, saya nak jual rumah Puan. Mana boleh kan, saya bukan owner. So, owner macam mana saya nak tahu owner tak owner? Dekat geran tu. So, kat geran tu lah. Cik Hakim cuba buat lawak sekarang ni. Ada orang hijack saya. Siapalah saya orang nak hijack ni. Saya cuma sampaikan apa yang boleh je. Alright. Betul ke jam aku ni lambat ke apa ni? Sikit gila kono. Kesian apa.
Sama juga ke hadiah yang diberi isteri kepada suami? Boleh tuntut? Sama. Kalau kata memang isteri ni beli barang yang suatu tu, dia bagi atas sebab hadiah, so kita tak boleh claim yang tu sebagai harta pencarian. Alright, that's why kebanyakan harta pencarian ni dia lebih bersifat harta yang tak nampak sangat macam hadiah lah. Macam rumah, kereta. Mungkin rumah dengan kereta ni pun boleh jadi hadiah juga kan. Sometimes ada orang yang dia buat perjanjian kan. Dia bagi hadiah. Dia kata kereta ni adalah hadiah. So ditunjukkan ni surat katakan hadiah. So kalau kata macam tu, mungkin ada bukti bagi tahu kata ini adalah hadiah. Kalaulah tak ada, tapi suami ni mungkin ataupun isteri ke, dia bagi dalam tempoh perkahwinan, dia bagi kata hadiah, tiba-tiba berlaku perceraian, dia nak tuntut pula ni harta pencarian. Kita yang nak kena buktikan. Kita kata yang ni hadiah, yang ni bukan harta pencarian. So beban kepada orang yang mengatakan yang tu hadiah untuk buktikan yang tu hadiah. Berat kan? So penting kalau kata nak kena hadiah ke atas pencarian ni. Kowe, TV dan mesin basuh, adakah harta pencarian? Kalau harta tu dibeli dalam tempoh perkahwinan, ya. Ada tau. Jangan kata kowe, TV, mesin basuh. Periuk pun ada orang tuntut harta pencarian. Saya biasa klien ni, bekas klien dulu, dia tuntut periuk. Periuk tu pun harta pencarian. Mungkin periuk mahal kot kan. Kan zaman sekarang ni kan periuk mahal. Kalau tidak, takkanlah orang jual dekat Go Shop. Semua tu, betul tak? Okay, alright. Fiza Abdul Nasir, rumah kami duduk tu rumah mertua, tapi suami yang renovate baik pulih dan tambah rumah. Bila suami meninggal, isteri ada hak tak bahagian rumah tu? Jawapan dia tak ada hak. Bagus soalan Puan Fiza ni. Ini adalah satu peringatan. Kalaulah direnovate rumah tu atas nama orang lain, yang tu bukan harta pencarian. Harta pencarian ni adalah dalam geran tu. Siapa owner dia? Kalaulah contoh bekas suami si mati ni, dalam tempoh hidup dia renovate rumah tu, rumah mak dia kan, mak mertua. So renovate rumah mak dia, tiba-tiba dia meninggal, dan then kita nak tuntut tu sebagai harta pencarian, tak boleh, sebab yang tu rumah mak. Kalaulah rumah tu atas nama bekas suami si mati ni, insya-Allah mungkin kita boleh tuntut, kita boleh dapat jugalah bahagian. Tak kisahlah tak renovate pun. Kalau kata kita mati pun, insya-Allah isteri mungkin boleh dapat bahagian atas pencarian tu. Kalau tak ada harta pencarian pun, at least kita boleh dapat bahagian pusaka. Tapi kalau katalah rumah tu atas geran, sama ada geran tanah ke, geran rumah ke, ada nama orang lain, bukan nama bekas suami, bukan nama bukan nama bekas isteri, nama orang lain, tak boleh berlanggari. Bertentangan sungguh dengan undang-undang gitu. Penting kan? So that's why kalau katalah kan, saya nak kongsi satulah sebelum saya tamatkan ni. Ada satu kisah ataupun klien lah cerita yang mana dia buat keluar duit, dia buat keluar duit untuk renovate, tambah bilik ni bagi besar. Sebab dia kata bekas suami dia ni dulu claim, kata yang tu yang ni dah ayah dapat dekat dia. Dapat dekat dia lah, dia kata rumah dengan tanah ni. Okay, tengok kan, dia renovate semua ni jadi macam sia-sia. Kenapa? Selepas berlaku perceraian, dia nak buat tuntutan rumah tu sebagai harta pencarian. Tapi nak jadi ceritanya adalah, bila tengok dekat geran, rupa-rupanya nama orang lain, iaitu masih lagi nama arwah ayah. Bila masih lagi nama arwah ayah, harta tu adalah harta arwah ayah. So apa jadi? Tak bolehlah nak tuntut tu sebagai harta sepencarian. Dia akan dikira tanah tu tanah pusaka. So apa kesannya? Anda mungkin jadi macam sia-sia anda bayar benda tu. Kalau nak tuntut tu sebagai hutang pun sukar juga, sebab tak ada pun perjanjian kata hutang pinjam beli tu. Kan? Okay. Alright.
Dapat pengajaran dah kat sini. Okay, thank you so much pada anda semua yang sudi menonton live saya pada petang ni. Saya percaya ada banyak kekurangan yang telah saya sampaikan, yang mana ada di kalangan anda yang menonton ni mungkin ada lebih ilmu, tok-tok guru sekalian, kan, pakar-pakar perundangan. Cuma saya sampaikan ni based on pengalaman jugalah. Walaupun pengalaman tak berapa nak banyak lagi, at least saya sampaikan ni setakat yang saya mampu. Okay? Kalau ada kekurangan, insya-Allah saya akan cuba perbetulkan, dan saya mohon ampun maaf kalau kata ada kesilapan. Right? Tapi kalau anda rasa macam saya punya penerangan ni penerangan yang compact, yang padat, yang yang tepat dengan info yang anda nak, okay, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab anda sentiasa menyokong saya dan sentiasa untuk menantikan live saya ni, dan insya-Allah saya takkan berputus asa untuk terus berkongsi secara live, video TikTok, apalagi penulisan-penulisan dan segala macam lagi yang akan kita cuba untuk sampaikan. Okay, alright, thank you so much. Saya jumpa anda pada Jumaat malam, Jumaat malam Sabtu ni, insya-Allah. So, thank you so much dan stay safe everyone. Kita masih lagi dalam keadaan COVID, so jagalah berhati-hati dan jangan rasa macam seronok sangat fasa 2, fasa 3, fasa 4 apa semua ni. Okay, ini semua tak penting perempuan. Yang penting tu adalah kita jaga diri kita sendiri. Dan sekarang ni musim hujan kan, so hati-hati siapa yang memandu. Yang bawa motor jangan bawa pandu cermat, jiwa selamat. Pandu loklak, motor bercalak. Okay, alright. Itu saja daripada saya. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Thank you pada anda yang tekan share. Alright.